عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dihormati Datuk dan Datin, Al-Fadhil Ustaz Alim, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala kita mendapat maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tajuk pada malam ni ialah oleh kerana kita sedang menghampiri penghujung Ramadan dan kita akan menyambut satu Syawal ataupun Aidil Fitr, maka saya melihat ada baiknya jikalau kita melihat apa yang dibicarakan oleh para ulama tentang golongan yang rugi apabila mereka selesai daripada bulan Ramadan dan menyambut Aidil Fitri dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Baik, sidang hadirin mukminin, siapakah golongan yang rugi itu apabila kita berada di penghujung Ramadan dan kita akan menyambut satu Syawal? Yang pertamanya ialah golongan yang mengikut kehendak ahli keluarga yang ingin melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan, pembaziran ataupun perkara-perkara yang melanggar hukum syarak dalam keadaan mereka berada di hujung Ramadan. Baik, sidang hadirin mukminin, kenapa ini adalah salah satu golongan yang mengalami kerugian? Jawapannya kerana ia sangat bertentangan dengan roh Ramadan itu sendiri. Ramadan mengajar kepada kita supaya kita tidak makan dan minum walaupun makanan itu halal, kan? Walaupun makanan itu, minuman itu halal, melazatkan. Pasal apa? Kerana makanan dan minuman itu dilarang untuk kita makan pada waktu siang hari Ramadan. Begitu juga syahwah, kan? Kita dengan pasangan kita walaupun ianya halal dalam agama, tetapi kita diajar untuk mengawal diri kita, kan? Perkara yang menyeronokkan nikmat di atas dunia ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetapi kita diajar supaya mengawal nafsu walaupun itu adalah perkara yang halal pada waktu selain daripada siang Ramadan. Maka ini adalah satu perkara yang mana kita panggil madrasah Ramadan, yang mendidik kita untuk mempunyai kekuatan dalam mengawal diri. Tiba-tiba kita berada di hujung Ramadan, kita sebagai ibu ataupun kita sebagai bapa ataupun ketua keluarga, kita gagal mengawal kehendak anak kita sehingga kita melakukan perkara yang termasuk dalam pembaziran, termasuk dalam perkara yang mudarat, perkara yang dilarang oleh agama dan sebagainya. Contoh, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok dalam klip video dalam sehari dua ini, kes kebakaran rumah di Pahang, kan? Rumah yang kita kata berkembar, rumah yang berkembar yang anak lelaki berusia 2 tahun, kan, rentung dalam kebakaran tersebut. Tuan-tuan boleh tengoklah klip video yang sangat menyayatkan hati. Kita boleh dengar bagaimana suara ibu sebut anak dalam rumah, kan, anak dalam rumah, kan. Kemudian kita boleh dengar raungan seorang bapa
dalam menghadapi keadaan itu. Saya tengok klip video tu tuan-tuan, sebab kan. Saya tengok kawan-kawan saya pun tak boleh nak kawal perasaan kita dalam keadaan macam tu. Baik, bila kita tengok komen-komen dan sebagainya, laporan akhbar kan, bomba pun tunjuk tuan-tuan sekalian dalam di rumah tu, rumah berkembar, salah satu tu dia ada timbunan mercun. Jadi katanya salah seorang di antara penghuni itu dia berniaga mercun di stadium Kuantan. Baik, sidang hadirin mukminin, agama kan, termasuk undang-undang, Datuk pun boleh sahkan. Agama kita termasuk undang-undang atas dunia. Bila dia melarang satu perkara, larangan itu kerana salah satu daripadanya ialah dia membahayakan, perkara yang memudaratkan manusia. Sebab itu ia dilarang oleh undang-undang, ia dilarang oleh hukum syarak. Soal pembaziran dilarang, perkara yang membahayakan diri kita walaupun tak bahaya pada orang lain juga dilarang. Apatah lagi kalau membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. La darara wala dirar. Kan? Kita tak boleh mudarat diri kita, kita tak boleh memudaratkan orang lain. Soal kebakaran itu berpunca daripada apa, tak apalah, kita biarkan forensik, bomba, pihak berautoriti untuk siasat. Tapi antara pelajaran yang sangat berguna kepada kita ialah setiap benda yang dilarang oleh agama, termasuk yang dilarang oleh undang-undang, perkara itu membahayakan. Malah dalam agama kita, dalam hadis muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, sebagaimana yang kita tahu, fi muttafaqa alaihi syaikhan imam al-muhaddithin, kan, yang disepakati oleh dua syekh hadis yang besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ialah satu orang yang mana lisan dia dan tangan dia tidak mengganggu orang lain. Punyalah agama ni mengajar kepada kita supaya jangan ganggu orang lain, sampai tahap tuan-tuan, baca Quran pun tak boleh kalau ganggu orang. Dalam hadis kita tahu bagaimana Nabi SAW mendengar para sahabat ketika itu Nabi i'tikaf. Kan, Nabi sedang i'tikaf. Masa sedang i'tikaf, sahabat-sahabat Nabi ni baca Quran. Bukan buat benda lain, baca Quran. Bukan main WhatsApp. Bukan duk tengok TikTok. Tak. Buat baca Quran, tuan-tuan. Baca Quran. Yang ni tak nafi dah. Memang baca Quran. Tak dipertikaikan baca Quran. Cuma baca Quran dengan suara yang lantang, dengan suara yang kuat. Dan itu di point out oleh Nabi SAW sebagai mengganggu orang yang beribadat dalam masjid. Tuan-tuan, setakat manalah gangguan baca Quran ni kalau kita nak kira, banding dengan mercun, kan, bunyi letupan, banding dengan apa yang berlaku di Kelantan, 5 buah rumah kan terbakar. Pasal apa? Sebab satu orang dia pergi baling mercun atau bumbung, terbakar rumah tu, habis merebak 5 biji rumah. Nak banding yang tu jauh, tuan-tuan. Ni baca Quran, setakat tinggi suara, setakat mana sangat gangguan itu. Tapi itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Menggambarkan bagaimana agama kita adalah satu agama yang mengajar kita supaya ada pertimbangan, ada consideration. Bila kita buat satu benda, fikir pasal orang. Jangan duk fikir pasal diri kita semata-mata. Kena fikir pasal orang. Itu yang dikatakan agama. Kalau kita hanya fikir pasal diri kita, kita tak peduli pasal orang, atas nama agama, atas nama ibadat, maka itu bertentangan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Orang yang makan bawang pun Nabi larang datang masjid. Tapi orang kita ni tuan-tuan, dia betul bendul. Dia kata tak boleh bawang, durian tak apa. Hak ni problem. Saya berapa kali kalau musim durian, kita duduk semayang, bau durian dalam masjid. Kan? Duduk sendawa, sah belakang sendawa, dia sampai sah depan. Berapa kali kena lagu tu? Dalam gereja St. Anne di Bukit Mertajam, kita ada program dakwah. Saya duduk
Kalau tuan-tuan tahu, gereja St. Anne tu, dia ada kursi depan dengan kursi belakang. Dia punya dewan tu besar tuan-tuan. Saya duduk depan, menghadap padri duduk cakap. Kita ada program dakwah. Tiba-tiba saya berasa durian mai ikut mana pula. Dalam gereja selama ni kita duduk dengar bau durian dalam masjid. Ni dalam gereja St. Anne pun bau durian. Punya besar tu, dewan tu. Durian kok mana ke padri ni makan durian? Kita duduk syok padri dah sebab padri depan kita. Tak apalah, duduk dalam setengah jam lepas ucapan apa semua majlis ramah mesra, jumpalah kawan saya seorang ni tuan-tuan. Kalau saya sebut salah seorang tu tuan-tuan kenal, kawan kita, sahabat kita juga. Tapi nasib baik peristiwa ni berlaku bukan dalam masjid lah. Kan dalam gereja tu cerita lah. Tapi nak bagi contoh, bau tu kuat. Dia macam dua orang hamba Allah, kawan kita dah, sahabat kita, dia jumpa saya, dia kata, "Syekh, ana syok ni bawa makan durian kat baling dah." Dia cerita dia makan durian kat baling. Saya tengok dia duduk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa masuk dalam gereja St. Anne tu, kursi belakang sekali tu. Saya duduk kat depan. Dia punya bau tu sangat kuat. Cuba tuan-tuan bayang. Kan? Macam mana kalau dalam masjid? Kan? Dalam masjid. Tambah pula aircon. Kalau di sini lagi teruk, dah lah kecil. Kan? Tertutup pula. Cuba kita bayang. Itu pun dilarang dalam agama. Padahal bagi kita, apa masalah bau durian? Tak, agama Nabi kita larang benda yang mengganggu orang. Walaupun tak sampai tahap haram, ramai ulama kata makruh, tapi dia termasuk dalam larangan. Kan? Dia termasuk dalam larangan. Jadi itu menunjukkan bagaimana agama mengajar kepada kita supaya kita concern dengan perasaan orang lain. Jadi kita kena tahulah keperluan untuk kita mengawal diri kita. Nak makan, okey, bila boleh makan? Lepas sembahyang sebagai contoh. Bukan tak boleh makan, boleh. Tapi make sure timing kita tu betul, kan, tidak mengganggu orang. Maka apatah lagi kalau bersabit dengan main mercun. Main mercun kita dah tahu dah. Dalam 2-3 hari ni berapa banyak rumah yang dah terbakar. Kan? Dah ada kematian. Cerita ni setiap tahun ada. Saya pernah cerita dalam kuliah saya sebelum ni, saya sembahyang di pondok, tuan-tuan. Saya sembahyang di pondok. Saya suka sembahyang di pondok tu pasal imam tu dia baca dia sedap. Kan? Macam Imam Mekah, macam Sudais, macam Syurim, dia tiru tu sedap kita dengar. Itu kita pergi semayang di pondok. Tapi kekhusyukan kita terganggu dengan mercun. Pondok pada mercun juga. Saya kata, apalah teruk sangat pondok ni, mercun bumbang-bumbang. Habis semayang, saya nak keluar, nak ambil kasut kat luar pakai tu, tanya satu pakcik. Saya kata, "Pakcik, meriah pondok kita dengan mercun." Dia kata, "Nak buat macam mana?" Dia kata, "Anak tok guru," dia kata. Dia nak marah. Dia tak puas hati. Dia nak marah kat tok guru, takkan nak marah kat tok guru kot. Dia lepas kat kita jadi mangsa. "Nak macam mana? Anak tok guru," dia kata. Saya kata, sudah. Ini problem. Jadi kalau tok guru sendiri tak boleh nak kontrol anak dia, macam mana ahli masyarakat yang lain? Sebab tu di antara orang yang rugi bila berada di hujung Ramadan dan nak sambut Syawal, apabila tidak dapat mengawal, kan, anak-anak ataupun ahli keluarga dia daripada melakukan pembaziran, melakukan perkara yang menyakiti orang lain dan seumpamanya. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, apa yang kita lihat selain daripada itu, kita dapati bagaimana salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengejutkan ahli keluarga. Itu menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak boleh menjadikan kita seorang sahaja yang baik. Kan, kita je yang beribadat. Kita tak peduli anak kita baca Quran ke, anak kita sembahyang ke tidak, kan, dan sebagainya. Kita perlu bawa keluarga kita sekali bersama-sama dengan kita. Kita sudah belajar sebelum ini bagaimana ahli syurga diberikan kemuliaan oleh Allah, penghormatan oleh Allah dalam bentuk yang macam mana? Iaitu anak-anak mereka ataupun keturunan mereka di-upgrade secara percuma oleh Allah Ta'ala dalam
menggembirakan ahli syurga dengan cara ahli keluarga yang duduk syurga di bawah di-upgrade, naik, duduk bersama dengan ibu bapa mereka bersama-sama dalam syurga tanpa merugikan sedikit pun ahli syurga berkenaan. Dia tak menjejaskan kita. Kita duduk syurga yang lebih tinggi, anak kita dalam syurga yang bawah, anak tu diangkat untuk bersama-sama dengan kita. Ini satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada hamba yang dia kasih. Nikmat ini, dia tidak datang macam tu sahaja, tuan-tuan. Kita sendiri, apa sikap kita semasa kita berada di atas dunia? Adakah kita mengambil sikap, aku seorang je nak jadi baik? Kan, anak kita tak peduli, kita punya pasangan kita tak peduli, kita seorang je jadi baik. Tak boleh. Jadi untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang macam ni, kita kena ada usaha. Kan, soal hidayah itu milik Allah. Soal anak kita nak ikut ke tidak, itu milik Allah. Kan, innaka tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh nak pastikan Abu Talib ikut mendapat hidayah daripada Allah, tak boleh nak pastikan. Sama dah dengan kita. Kita tak boleh pastikan anak kita dapat ikut dakwah kita, tapi yang penting kita ada usaha. Kan? Kita ada usaha ke arah itu. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, selain daripada itu, antara golongan yang rugi ketika berada di hujung Ramadan dan ketika menyambut di awal Syawal. Raya ni bila sebenarnya tu? Hari Isnin ke Selasa? Saya pun pening juga ni. Pakat duk tanya, Isnin ke Selasa? Saya kata tak boleh tunggu ke pengumuman? Tunggu pengumuman cukup lah. Ni dah duk bergaduh. Isnin, hari kata Selasa, lepas duk share. Ni, dia kata ni pun pakar juga, dia kata. Pakar juga ni, dia kata Isnin. Saya kata sudah. Kan? Orang kita ni hak tu pun dia nak bertelagah. Tak apalah, tapi yang penting tuan-tuan sekalian, kita ikut ulil amri. Kan, ulil amri dia dah ada pakar di dalam pelbagai bidang, tunggu pengumuman sahaja. Tapi ada juga ahli keluarga saya kata, dah abang, masalah kita nak plan nak balik ni, dia kata. Abang tak kena tak apa, kami biasa kena ni kami teruk, dia kata 12 jam, dekat 24 jam pun ada. Tadi jiran saya pun duduk cakap dengan saya, dia nak balik Terengganu. Dia kata, Ustaz, saya tak expect saya boleh sampai di Dungun bawah 10 jam. Saya nak expect 24 jam supaya tak kecewa, dia kata. Supaya tidak kecewa. Kalau sampai awal, alhamdulillah, dia kata. Tapi kalau sampai lambat, kita dah agak dah 24 jam. Dia kata. Jadi tak apalah, masing-masing ada alasan masing-masing. Nak raya bila Isnin ke Selasa, tak apa, kita serah kepada ulil amri, kepada pihak berkuasa. Baik. Maka bila menjelang Syawal, benda yang biasa kita buat ialah saling bermaaf-maafan. Hak ni kita tak nafi, bagus. Kan? Tambah pula dengan teknologi komunikasi zaman kita hari ni, kita boleh blast. Kan? Hantar poster, klik video, habis berderet-deret, semua tu dapat. Gambar kita ni pun tuan-tuan kena ambil gambar ni dengan family semua ni. Dengan baju bergaya. Sekarang ni pun boleh edit poster, memang canggih. Saya pun tengah belajar ni tuan-tuan. Seronok kan. Sebab kalau suruh orang buat tak syok, dia bubuh gambar kita paling huduh. Ni pun satu hal. Gambar Ustaz Alim Tenganga pun ada. Gambar saya pejam mata pun ada. Mentang-mentang orang lain buat poster Ustaz. Kalau kita buat poster, kita boleh bagi cerah sikit, muka kita ada nur. Cari gambar yang paling smart. Jadi seronok duk main poster, duk belajar dengan anak-anak duk buat assignment. Seronok tuan-tuan. Memang seronok kan. Kita boleh mempereratkan hubungan kita dengan anak-anak. Kita ada permainan kan. Kita duk edit gambar. Itu satu aktiviti yang bagus. Baik, yang tu kita tak nafi. Jadi kita buat poster, buat video ke apa untuk ucap minta maaf zahir batin, yang tu kita tak nafi, itu benda bagus. Tetapi yang kita perlu perhatikan tuan-tuan, kita minta maaf ni apakah berdasarkan kepada ajaran agama, berdasarkan kepada roh Ramadan itu sendiri, kan, keikhlasan kita untuk meminta maaf, ataupun ia semata-mata kerana dah jadi adat. Kan? Adat bila nak raya kena minta maaf zahir batin. Kan? Apa benda minta maaf zahir batin tu dia pun tak tahu. Yang ni antara benda yang kita kena ambil berat juga, kena cakna juga tuan-tuan sekalian. Baik.
Yang pertamanya tuan-tuan, para ulama membawa kepada kita contohnya surah Ali Imran ayat 135. Kan, ayat 135 firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Baik, ayat ini dia cerita bila kita bercakap tentang minta maaf, kan, maaf zahir batin dan sebagainya, ayat ini dia cerita bahawa ada satu benda yang kita kena ingat. Bab buat silap ni tuan-tuan, kita akui kita sama-sama manusia, kita buat silap. Tapi dalam bab buat silap ni, satu benda yang tuan-tuan mesti ingat. Nombor satu, kita kena ingat silap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nombor satu. Minta maaf tu bagus, tapi minta maaf dengan Allah tu yang hak nombor satu. Yang tu yang nombor satu. Baik. Orang yang buat silap ni tuan-tuan sekalian, dia melakukan perbuatan yang keji, kan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dia melakukan perbuatan yang keji. Saya nak cerita dekat tuan-tuan sekalian, yang mana kita ni, bila kita sebut manusia ni dia buat benda-benda yang keji, kita ni banyak dosa. Bila kita cerita pasal kita banyak dosa, buat benda keji, fahishah dan sebagainya, walaupun sebahagian ulama dia mentafsirkan fahishah itu sebagai apa, tapi poin yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan ialah kita ni banyak dosa kita pun tidaklah sebanyak dosa hadis yang Nabi cerita pasal Bani Israel hak bunuh 99 kemudian jadi 100 orang. Saya tadi pun ada satu program yang ada satu hamba Allah, dia tanya isu ni, dan wallahu alam kenapa dia tanya sampai dia teresak-esak tanya dalam program tu. Mungkin ada kaitan dengan diri dia ke, atau berkaitan dengan peristiwa apa ke, wallahu a'lam. Baik. Dia tanya sampai teresak-esak pasal hadis tu. Jadi saya pun dalam reaksi saya, respon saya bagi tahu bahawa hadis tu hadis kursi. Dia bawa satu-satu hadis kursi. So dia tanya. So saya relate dengan hadis Bani Israel yang bunuh 99 orang kemudian jadi 100 orang. Saya kata agama kita ni tuan-tuan, Allah, kan, yang cantiknya Allah bila dia berbicara dengan kita dan Nabi sampaikan kepada kita, contoh tu sangat jauh tuan-tuan, sangat jauh contoh tu. Sebab apa saya kata sangat jauh? Sebab kita, sejahat-jahat kita tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan, tapi saya, dan saya percaya tuan-tuan sama dengan saya, sejahat-jahat kita tuan-tuan, banyak dosa kita tak adalah sampai bunuh orang. Ke dalam bis ni ada bunuh orang? Setahu saya tak ada lah, kan. Wallahu a'lam. Setakat saya duduk berkawan dengan tuan-tuan duduk menyembang tu, saya tak tahu. Tapi setakat duduk menyembang tu tak ada lah nampak ada gaya macam bunuh orang. Hak bunuh orang ni dia ada tatunya, ada macam-macam gitu. Lengan dia kita boleh nampak, dia ada gaya dia, kan. Kalau ada sekalipun, katalah ada, kan. Mungkin seorang, mungkin dua, kalau ada, kan, kalau ada. Nak banding hak kisah Bani Israel hak 99, lepas tu jawapan tak memuaskan hati dia, dah tambah bagi cukup 100. Hak tu tuan-tuan jauh tu, jauh. Tapi Allah, kan, melalui hadis tu dia bagi tahu kepada kita macam mana hak macam tu pun Allah Ta'ala ampun. Hak macam tu pun tuan-tuan Allah Ta'ala ampun. Kita hak tak pernah bunuh orang,
Kita hak tak bunuh kucing saya tak tahu, kita bunuh ke tak kucing. Kan? Kita ni kalau terlanggar kucing pun berdebar tu tak habis tuan-tuan sampai rumah. Rasa bersalah. Jadi kita rasa kita banyak dosa. Yes, kita banyak dosa dan saya bukan bermaksud supaya tuan-tuan pandang ringan dengan dosa yang pernah kita buat. Tapi nak bagi contoh bagaimana Al-Ghafurnya Allah. Kan Maha Pengampun Allah. Tu hak bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala ampun. Jadi kita ni tuan-tuan patut semangatlah untuk minta ampun kepada Allah. Jadi bila kita minta ampun dengan Allah Ta'ala, maka barulah dia bawah tu dia ada cerita tentang dosa kita dengan manusia. Bila dosa kita dengan manusia, betul ke kita minta maaf kepada manusia? Ataupun macam mana? Tuan-tuan balik kampung saat lagi, saya nak balik esok. Ustaz Alim tak tahu nak balik bila. Cuba tuan-tuan tengok perangai orang kita atas highway ataupun atas jalan. Selari tak? Inline ataupun tidak dengan cerita minta maaf, zahir, batin. Selari tak? Tak selari. Tak selari tuan-tuan. Saya bagi satu contoh. Bila kita nak potong dia lagi tekan minyak tu. Geram sungguh. Kan? Kita nak potong dia, bagilah kita lepas dulu. Lori kat depan tu. Dah, dia tekan minyak. Ni perangai. Perangai setengah, bukan semualah. Tapi setengah pengguna jalan raya. Tapi pagi raya duk hantar minta maaf zahir batin. Hang minta maaf dengan orang, tapi hang tak hormat hak orang. Kan? Dan seumpamanya tak kena. Memang tak kena tuan-tuan. Saya pernah bagi contoh kepada tuan-tuan. Orang kita kan, main road kan, jalan straight. Memang kita ada right of way kan. Datuk kita boleh sahkanlah cerita ni kepakaran dia. Orang daripada apa orang kata simpang kan, belah kiri ke belah kanan, dia nak keluar, dia susah nak keluar. Tambah pula sekarang ni musim orang balik cuti semua dengan beli apa ni bazar Ramadan, jalan penuh kan, jalan penuh. Kawan tu tunggu tak tahu berapa minit nak masuk, nak keluar daripada simpang tu, tak bagi tuan-tuan, tak bagi. Baik kita duduk di Eropah, di UK tu pantang dia nampak orang nak keluar, dia berhenti, dia bagi signal, ada apa ni isyarat supaya orang tu dia boleh keluar. Kita tak payah tunggu lama. Orang putih yang bukan Islam jauh lebih baik daripada kita di Malaysia yang beragama Islam, hak duk minta maaf setiap kali nak raya ni. Mana dia kita hormat orang, kita tak hormat orang. Ini benda yang kita kena fikirkan sama-sama supaya selari tuan-tuan. Kan amalan kita, apa yang kita ucapkan itu dengan perbuatan sebenar kita. Baik. Maka pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, pada masa yang sama, agama kita juga mengajar kepada kita melalui Ramadan ini untuk kita menggembirakan orang lain. Kita gembirakan orang lain. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ni pun hadis muttafaqun alaih. Dari segi authenticity ni paling tinggi lah, dari segi kesahihan dia. Nabi kata apa? Nabi kata wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang biasa duk tolong tunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan sentiasa tolong dia dalam keperluan hajat dia. Maksud dia apa? Maksud dia kalau tuan-tuan suka tolong orang, orang ada keperluan apa-apa, tuan-tuan suka tolong, penuhi keperluan dia, maka Allah akan penuhi keperluan tuan-tuan. Saya bukan nak angkat ekor dah tuan-tuan, tapi nak bagi contoh lah. Pasal apa lambat datang buka puasa tadi. Anak saya tu dia jadi JPP, jabatan apa ni pelajar, di perwakilan pelajar di matrik. Dapat panggilan telefon, ada kawan dia di matrik 8 orang, tak ada Grab nak pergi ke train station. Tak ada Grab tak ada. Grab balik cuti, balik raya apa semua dengan jam. Nak cari Grab tak ada. Kelam kabut lah, pelajar-pelajar ni kelam kabut. Nak balik Kuala Lumpur. Kelam kabut. Jadi ada kawan dia telefon anak saya minta tolong, macam mana nak buat. Jadi anak saya pun tanya saya, ayah boleh tolong tak? Kita duk fikir ni, nak tolong macam mana dis malam ni. Kek lagi
dengan buka puasa pun aku terlepas. Kan? Tapi kita fikir hadis ni lah tuan-tuan, kita fikir orang ada keperluan, orang ada perlu kepada bantuan, dan kalau kita tolong dia, Allah Ta'ala akan tolong kita. Jadi atas motivasi inilah tuan-tuan sekalian, saya kata tak apalah, kalau terlambat macam mana kan? Tolong. Nasib baik ada orang lain pun pakat tolong. Daripada 8 orang tu, saya pun ambil 2 orang je, sebab orang lain pun pakat tolong. Tapi nak pergi daripada Metrik Pon 1000 tu, nak sampai dekat train station Tasik Gelugor tu bukan jauh, tapi sebab dengan jam, queue kereta ni, orang pakat membeli apa semua, sangat lambat. Sampai ngam-ngam tuan-tuan. Dengan pukul 6 dia pelajar tu nak naik train, ngam-ngam lagi berapa minit. Tapi itu jadi motivasi kepada kita. Kita mengharapkan bila kita tolong orang, orang ada keperluan, kan, kita tunaikan hajat dia dan sebagainya, itu akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala kasihan kepada kita. Allah Ta'ala tuan-tuan, bila dia kasihan kepada kita, kasih sayang Allah ni, bantuan Allah, nak banding dengan bantuan kita tak boleh banding, jauh. Sebab tu untung bagi sesiapa yang tolong orang. Sebab bila dia tolong orang, bila datang pertolongan Allah, hak tu berlipat kali ganda, tak boleh nak banding. Sebab tu penting kan, bila bulan Ramadan ni, bila kita habis dengan Ramadan, kita jadi orang yang suka tolong orang. Kan? Kita suka bantu orang yang ada keperluan dan sebagainya. Kita bahagiakan manusia, kan, dalam segala perkara yang kita mampu, kita bahagiakan dia. Sehingga kan para ulama menyebut antara cara membahagiakan orang, yang pertamanya dia kata membahagiakan orang dalam perkara-perkara ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dia kata paling kurang dalam perkara-perkara yang mubah, benda yang harus, benda yang bukan haram, bukan makruh, tapi benda yang harus, paling minimum. Yang penting dia bukan benda maksiat. Maka kita bantu urusan dia, permudahkan urusan dia, termasuk kita bersedekah, kan, untuk menunaikan hajat dan keperluan dia, termasuk bagi hadiah dan seumpamanya. Maka itu akan menyebabkan kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian selain daripada itu, sidang hadirin mukminin, seterusnya ialah manusia yang hanya memikirkan tentang kesenangan tanpa memikirkan tentang ibadat sama sekali. Habis Ramadan, sambut Syawal, yang dia fikirnya pasal benda yang seronok sahaja. Di Malaysia kita ni tuan-tuan sekalian, benda yang paling mudah kita nak tengok contoh hiburan di TV, kan. Bila nak raya, kita boleh tengok artis berjoget apa semua. Ini antara perkara yang kita kena didik anak-anak kita supaya tidak terbiasa dengan benda-benda yang macam ni, kan. Kita nanti balik kampung tuan-tuan sekalian, pakat berkumpul ramai-ramai itu bagus, bukan tak bagus, tapi dia akan berlaku benda yang tak bagus. Apa dia benda yang tak bagus? Iaitu tidur ramai-ramai di ruang tamu, kan. Ialah rumah kampung besar mana sangat, tempat ayah mak kita duduk apa semua ni, berkumpul adik-beradik, kan. Adik-beradik tak ramai sangat, 4 orang 5 orang, tapi campur dengan anak pula 4-5 orang kali. Anak kita pun dah jadi dewasa, dah jadi anak gadis, tidur di ruang tamu, pakat semua tidur bercampur aduk apa semua. Tengah malam hak tu terselak, yang ni terselak, hak tu bangun nak kencing malam. Ini benda yang tak cantik. Jadi kita kena fikirkan cara supaya kegembiraan itu diraihkan dengan cara yang mana kita menjaga maruah, kan. Kita menjaga kehormatan kita, kesucian kita, kita menjaga kemuliaan kita sebagai orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita syorkan zaman kita hari ini mudah tuan-tuan. Kita dah ada anak dara, kan, tak sesuai dah, duduk terdedah dalam berkumpul tidur ramai-ramai. Ni tidur kat dapur terlentang lagu tu, anak dara tidur terlentang, sepupu duk lalu duk langkah apa semua, tak cantik. Jadi kita orang mengaji, kita kena pandai lah.
cari homestay, cari hotel dan sebagainya. Kita kena tahu. Tambah pula dengan toilet pun kena queue. Bukan tu je kena queue. Toilet pun kena queue. Kita hidup atas dunia ni tuan-tuan tak habis-habis dengan queue. Tu tak cerita queue hari akhirat lagi. Kan? Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena biasakan masyarakat kita ini untuk memikirkan tentang apa sahaja kesenangan, kegembiraan, kita berkumpul ramai-ramai, tapi hendaklah kita lihat juga aspek ibadah, aspek ajaran agama. Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, dia riwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an umri fima afnahu wa 'an ilmi fima fa'ala wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah. Kan, kedua kaki kita ni sebagai hamba ni, dia tak bergerak, tak berganjak pada hari kiamat. Tak berganjak. Sehingga dia ditanya pasal nombor satu, umur dia, di mana dia habiskan umur dia, ilmu dia amal macam mana, kan, harta dia bagaimana cara dia dapat, lepas tu harta dia tu dia infak, dia belanjakan macam mana, lepas tu pasal tubuh dia, kan, macam mana dia gunakan sampai jadi tua, jadi usang. Jadi itu antara apa yang disebut dalam hadis ni, yang mana Al-Albani rahimahullahu ta'ala kata hadis ni hadis sahih. Jadi tuan-tuan sekalian, setiap urusan kita semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan ingat kita duduk berseronok, bergembira tu tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Jadi bila kita pastikan perhimpunan kita bergembira, ramai-ramai makan, sembang dan sebagainya, make sure ianya berjalan mengikut sebagaimana yang diajarkan oleh agama, supaya bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada jawapan yang sebenarnya mengikut ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan kita mendapat keampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan selamat, kita berada dalam penghujung Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan meninggalkan kita ini adalah Ramadan yang dapat menjadikan kita, membentuk kita sebagai insan yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala, mendapat maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyambut Syawal, menyambut Aidil Fitri bersama dengan keluarga, dengan ibu bapa, dengan kaum kerabat, dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan